Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembutnya orang Seri muda, sentiasa berseri-seri dan muda. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah keluar suara sebenar, suara dalam rumah, suara kejut anak bangun tidur kan. Alhamdulillah, suara petir katanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yang mengatur dan mentadbir, yang menguasai dan yang menguruskan sekalian alam. Allah memiliki melebihi daripada 70,000 alam. Bukan 700, bukan 7,000. Tetapi dalam kitab Ibnu Katsir menyebutkan Allah memiliki melebihi daripada 70,000 alam. Yang kita tahu alam manusia, alam binatang, alam tumbuhan, alam barzah, alam dunia, alam rahim. Namun lebih banyak lagi alam yang kita tidak ketahui, yang Allah tadbir dengan sempurna dan seimbang sekali. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi yang barakah di bulan yang mulia, bulan Rajab ini. Segala puji bagi Allah yang telah menjemput kita ke rumahnya. Kita sekarang adalah tetamunya Allah. Kita datang ke rumah Allah kerana jemputan daripada Allah melalui perantaraan manusia. Maka janganlah manusia menjadi tujuan atau niat atau matlamat kita. Cukuplah manusia menjadi sebab. Saya hanyalah asbab sahaja muslimat berkumpul pada pagi ini. Saya menjadi asbab dan kekal asbab kerana saya tidak boleh memberi manfaat ataupun mudarat. Yang bermanfaat ataupun yang memberi mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita hadir, kita dapat manfaat daripada Allah. Apa yang kita dapat daripada Allah? Bila datang ke majlis ilmu, manfaat yang Allah siapkan, antaranya hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Itu manfaat yang sangat besar. Apa lagi yang Allah berikan manfaat kepada kita hadir majlis ilmu? Hadis Nabi, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya para penuntut ilmu, dan binatang yang berterbangan, binatang yang melata, ikan-ikan di lautan memohon ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Maka saya ucap tahniah kepada bapa-bapa yang datang dengan keluarga, bawa isteri, bawa anak-anak. Tahniah kepada ibu-ibu, para wanita yang bawa diri sendiri, yang bawa juga keluarga, mungkin ada bawa anak, bawa cucu. Kerana apa yang kita buat pada pagi ini, pada saat ini, ada sesuatu benda yang besar, sesuatu perkara yang sangat tinggi nilainya, iaitu kita sedang menempuh jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada banyak lagi hadis dan dalil berkenaan kelebihan menuntut ilmu. Satu ketika Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, maukah kamu aku beritahukan satu amalan, yang mana amalan itu lebih baik daripada kamu sedekah dinar dan emas, emas dan dinar. Dinar itu pun emas, emas dan perak. Nabi kata amalan ini lebih baik daripada kamu sedekah emas dan perak. Dan Nabi sebut lebih baik daripada kamu berpuasa sepanjang tahun atau jumlah yang begitu banyak. Dan ia lebih baik daripada kamu berjihad, kamu keluar pergi berperang. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Apakah amalan yang begitu hebat dapat menyaingi sedekah dengan emas dan perak, menyaingi daripada jihad, menyaingi lebih daripada berpuasa dengan jumlah yang begitu banyak, puasa sunat? Lalu Nabi pun menjawab, zikrullah. Zikrullah, kamu mengingati Allah. Dan apa yang kita buat sekarang adalah sebagai bukti bahawa kita ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, mustahil Allah pilih hambanya untuk berada di rumahnya pada saat ini. Allahu Akbar.
Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kamu melewati taman-taman syurga, farta'u, maka singgahlah, Nabi kata. Kamu nampak taman syurga Allah, Nabi kata kamu singgah. Bukan suruh menetap, suruh singgah. Suruh sekejap je, lepas tu berlalu. Kamu pulanglah semula ke rumah kamu. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah taman syurga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Hilakul zikri." Iaitu halaqah zikir, majlis zikir, majlis ilmu. Sebab itu 1 jam, 2 jam kita berada di rumah Allah, berada di majlis ilmu, sebenarnya kita sedang zikrullah. Tubuh badan kita sedang zikrullah. Fikiran kita, tangan kita, kaki kita, walaupun nampak duduk, nanti dah lenguh ni, bersemut, berkerengga apa semua, duk pusing kiri kanan, ngantuk ke apa, tetapi kita dalam situasi zikrullah. Subhanallah. Kalau kita nak berzikir di rumah, berapa lama kita boleh zikir? Kalau setengah jam dah ngantuk dah, 15 minit dah ngantuk. Tapi bila kita hadir majlis ilmu, sepanjang kita hadir, kita dicatat zikrullah. Para ulama bincang apa maksud mengingati Allah, zikrullah. Apapun perbuatan, ibadah, apapun perlakuan yang mendatangkan pahala, semua itu zikrullah. Itu menunjukkan kamu menyebut Allah dan kamu mengingat Allah. Walaupun mulut tidak berzikir berhenti, tapi kita duduk di majlis ilmu, duduk di rumah Allah, niat pula iktikaf. Maka sama-samalah kita berniat iktikaf. Mungkin ada yang belum niat, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu lidah ya, sebut sama-sama dengan saya. Kalau kita mazhab Syafi'i sunat, niat dan disebut dengan lidah. Tetapi yang wajib, yang sahnya adalah dengan hati. Ikut ya, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu pengampunanmu, pintu rizqimu, pintu kasih sayangmu, pintu penjagaanmu, pintu redamu, pintu-pintu syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, tadi kita melangkah masuk melalui pintu masjid, tapi sebenarnya kita melangkah masuk ke pintu rahmat Allah. Kita melangkah masuk ke pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh betulkan niat, boleh jelaskan niat kita datang kerana Allah. Sama-sama bersihkan niat, sucikan hati. Sebab yang Allah pandang adalah hati kita. Siapa yang berniat untuk dunia, maka dia akan dapat dunia dan dia akan tinggalkan. Siapa yang berniat datang pada saat ini kerana Allah, ya Allah, kita cuba pasak dalam hati. Boleh ikut saya? Ya Allah, daku datang ke rumahmu ini kerana-Mu ya Allah, mengharapkan redha-Mu ya Allah, mengharapkan pahala dari-Mu, mengharapkan rahmat-Mu, mengharapkan pengampunan-Mu, mengharapkan rizki-Mu, mengharapkan perlindungan-Mu, mengharapkan syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ada orang datang majlis ilmu, dia pasal niat 10 niat, dia akan dapat 10-10. Ada orang datang kerana penceramah, dia hanya dapat bahagian penceramah. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa paras kamu, tubuh badan kamu, harta kamu, wajah kamu, kedudukan kamu, kuasa kamu, kemasyhuran kamu. Allah tak pandang sedikit pun.
itu tidak ada nilai langsung di sisi Allah. Allah juga yang beri. Allah tidak ada hairan dengannya. Tetapi Allah sangat memandang kepada hati kamu dan kepada amalan kamu. Allah pandang kita sekarang. Yang Allah lihat hati kita sekarang, wahai muslimin dan muslimat. Kalau kita datang mengharap pengampunan, redha, rahmat, berkat, syurga, rezeki, itu yang kita akan dapat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan berdasarkan niat. Allah tak tengok luaran. Nampak duduk di masjid, di majlis ilmu. Tapi itu yang manusia nampak. Tapi yang Allah pandang hati, niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang dia niat. Kita ada lebih kurang mungkin 500, 600, 800 orang. Tapi niat semua berbeza. Yang Allah sedang nilai dan pandang adalah niat masing-masing. Niat adalah di hati. Itu bicara kita dengan Allah. Allah tahu. Siapa yang datang dengan 10 niat, dia akan balik dengan 10 niat tu. Dia akan dapat 10-10. Sebab itu hadis pasal niat, para ulama sebut, inilah kepala hadis, inilah kepala kepada ilmu, inilah kepala kepada agama Islam. Sebab itu kita dapati kitab-kitab hadis yang muktabar mesti memulakan dengan hadis niat ni. Sebab ia terbit daripadanya lebih 70 cabang ilmu daripada hadis tentang niat. Nabi menyambung lagi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu sambungan hadis tentang niat. Nabi sebut apa? Siapa yang melakukan hijrah kerana Allah dan kerana Rasulnya, maka dia beroleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang melakukan hijrah kerana dunia ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah dunia dan kerana wanita tersebut. Hadis ini turun selepas peristiwa hijrah. Sebab semua orang buat hijrah. Semua orang susah payah menempuh perjalanan yang sangat mencabar, dengan diunggut bunuh, dengan tinggalkan kebun, rumah, harta benda, perniagaan, keluarga. Tinggalkan segala yang diusahakan di kota Mekah, menyahut seruan hijrah ke Madinah. Tapi tak semua dapat Allah dan Rasul. Tak semua dapat pahala. Kerana Allah tahu ada yang berniat kerana melihat Madinah kota yang lebih subur. Madinah nanti ada kebun-kebun yang lebih subur. Madinah nanti boleh berniaga lebih banyak. Ada kerana ada niat-niat dunia. Dan ada juga rombongan jamaah hijrah itu yang berniat kerana kekasihnya berada di Madinah. Jadi dia ikut hijrah Nabi dengan tujuan dia boleh bernikah dengan wanita di Madinah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai permulaan muqaddimah kuliah kita hari ini, masing-masing cuba niat, pasang sebanyak mungkin niat-niat yang baik, kerana itulah yang kita akan dapat. Bukan hanya niat nak dapat ilmu, tapi kita pasang banyak lagi niat yang lain, insya-Allah. Apa khabar semua? Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Alhamdulillah. Tengah hari makan nasi lauk udang galah, alhamdulillah. Petang-petang makan cekodok, cicah budu. Jadilah I love you. Sebab nak you belakang tu. Tak ada orang nak balas, tak ada orang nak I love you, balaslah. I love you too. Sebelum tidur cari kutu, I love you too. Betul tak? Subhanallah, saya pernah sampai ke taman ini lebih kurang tahun 2021 rasanya, masa banjir besar tu. Kan Taman Sri Muda ni yang tenggelam habis tu. Berhari-hari tu air termenung kan. Lepas tu kami datang dengan bot, masuk sampai ke dalam dan bawa keluar. Masa tu saya memang mengharungi air sampai sini, sampai perut pada waktu malam, daripada maghrib sampailah ke subuh. Ada
Puan ada, subhanallah. Ada yang sempat jumpa masa tu? Tim NGO lain masa tu kan. Tapi bahaya tak boleh masuk dengan gelap apa semua. Ada baby jatuh, bot belakang, ada macam-macam kisah. Subhanallah, Masjid Taman Seri Muda Shah Alam Selangor, terkejut juga saya tengok dengan kehadiran yang begitu ramai. Terima kasih MC dan pembaca doa, iaitu Ustaz Ahmad Fakhrul Razi bin Abdul Yamin. Saya rasa orang Kelantan dia, bunyi super Kelantan. Dan boleh dilihat Ustaz ni orang alim, orang soleh. Saya jadi segan dengan beliau. Beliau cakap pendek ringkas sahaja. Terima kasih pada Haji Juhaizat binti Mat Jaiz, pengerusi Masjid Taman Seri Muda Shah Alam. Encik Abdullah bin Dahlan, Timbalan Nazir Masjid Taman Seri Muda Shah Alam. Dan semua yang hadir, AJK Muslimat, daripada Imam Nazir, Bilal, Siak, semua yang menjaga rumah Allah ini, dan semua yang berada di sebalik tabir penganjuran majlis hari ini, dan semua yang hadir daripada dekat dan jauh. Siapa orang luar daripada Shah Alam? Luar daripada Shah Alam. Ada orang jauh luar daripada Shah Alam. Barakallah. Itu kenapa tu ajar? Tak ada apa. Mencari-cari. Subhanallah. Okey, tajuk kita adalah asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu tapi rasanya tim ada edarkan buku asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah buku kegemaran saya bawa mana-mana kuliah. Dia ada 3 buah buku. Yang pertama buku warna merah, romantiknya rumah tangga Nabi. Buku warna purple ni, ia adalah asam garam konflik rumah tangga Nabi. Lepas tu ada buku yang ketiga warna kuning, meriahnya rumah tangga Nabi. Itu berkaitan dengan bagaimana Nabi dengan mertua, dengan menantu, dengan cucu, dengan ipar duai. Bukan ipar duai macam mana? Ipar duai isteri-isteri. Maksudnya bagaimana Nabi dengan keluarga yang besar. Itu buku yang lebih tebal warna kuning. Dan buku ini jarang juga saya gunakan. Dan saya ucap terima kasih kepada penganjur yang bertegas, Ustazah gunakan buku ni, dia kata. Tapi seronok sangat bila baca buku ini, kerana kita akan dapati konflik dalam rumah tangga kita ataupun dalam rumah tangga anak kita sebenarnya dah berlaku dalam rumah tangga Nabi. Dan Nabi menunjukkan contoh tauladan yang sangat baik dan jernih. Bagaimana Nabi solve the problem, menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Baik, cuba kita buka daripada awal. Kita belet buka muka surat IX. IX itu muka surat berapa ya, huruf Roman? IX. Semua pun confused kan? Tak apalah, IX je lah. IX. Jumpa tulisan dalam kotak warna pink tu. Subhanallah. Sama-sama kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca dulu, muslimat ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tegakkan badan. Takut sebab duduk tu tak keluar suara. Okey, baru nampak muda sikit. Tadi capatan pinggang je belakang. Okey. Keluarkan suara merdu tu. Semuanya qariah belakang ni kan? Wakil Malaysia kan? Musabaqah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud laqad kana lakum, maka sesungguhnya pada diri, laqad kana lakum, maka sesungguhnya pada kamu,
fi rasulillahi, pada diri Rasulullah itu, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, liman kana, bagi mereka yang yarjullah, yang mengharapkan pertemuan yang indah dengan Allah, wal yaumal akhir, dan pertemuan dengan hari kiamat, wa zakarallaha katsira, dan bagi orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Muslimat dan muslimin, saya tengok orang lelaki pun ramai ni. Apabila kita buat sunnah Nabi, walaupun masa kita buat, kita tak ingat pun Allah dan Nabi, kita tetap diberi pahala. Saya ulang lagi sekali. Apabila kita buat apa pun sunnah Nabi, apa yang Nabi buat dalam rumah tangga, walaupun masa kita buat, kita tidak pun ingat Allah, ataupun kita tak ingat pun Nabi, ataupun kita tidak berniat pun untuk ikut Nabi, tapi apa yang kita buat itu dah sebati, dah jadi kebiasaan, kita tak ada pun niat khusus, kita tetap diberi pahala dan rahmat Allah turun dalam rumah tangga kita. Contohnya, antara akhlak Nabi dengan isteri, Aisyah cerita suatu hari Nabi, ketika itu aku sedang haid, maka Aisyah berada di dalam rumah. Lalu Nabi memanggilku, Nabi panggil daripada tingkap rumah. Lalu Nabi menghulurkan kepalanya untuk disikat. Disikat. Kemudian Aisyah kata, begitulah Nabi selalu minta disikatkan rambut. Romantik tak Nabi? Orang Seri Muda sikat tak rambut suami? Ke dah botak dah? Boinai. Masya Allah, terbaik. Siapa pernah sikat rambut suami? Angkat tangan. Oh, lebih daripada sikat. Terlebih sudah. Kalau tengok persen, sikit sangatlah. Siapa dekat sini pernah disikat rambutnya oleh suami? Angkat sikit-sikit. Wah, Masya Allah, bagusnya. Kita tanya orang lelaki kat belakang, siapa pernah sikat rambut isteri? Oh, subhanallah. Tepukan sikit. Barakallah. Ada seorang tuan haji tu, rambut uban lah, janggut pun uban. Saya tak tahu rambut ada tak lagi, nampak macam ada. Bila saya tanya siapa pernah sikat rambut isteri, laju dia angkat. Allahu Akbar. Ini adalah sunnah Nabi kita. Nabi sikat rambut isteri, isteri sikat rambut Nabi. Bahkan ketika Nabi dalam masjid, kan rumah Aisyah tu tepi masjid, jadi Nabi minta Aisyah hulur kepala untuk disikat. Kalau fikir logik, Nabi boleh sikat sendiri. Dan walaupun Sayyidatina Aisyah sedang haid, sedang uzur, tetap nak juga dimanja dan dilayan. Begitulah antara yang Nabi tunjukkan. Yang kita nampak adalah sikat bersentuh dengan rambut, tapi yang sebenar adalah dua hati yang saling bersentuh. Bila kita saling menyikat, sebenarnya dua hati saling bersentuh. Kalau suami dah tak ada rambut, gosok je lah kepala tu ya, balik ni ya. Berdoalah supaya rambut tumbuh kembali, sebab dah terlepas dah peluang nak beramal. Dan kalau beruban, masa sikat tu boleh pakaikan inai, pakaikan minyak, sambil tu bercakap-cakap lah. Lawa rambut awak putih, saya suka rambut putih macam Mak Saleh. Nanti saya pakaikan inai, pakailah inai cantik, warna kemerahan macam Barbie jadi. Bukan sebab Barbie ya, tapi memang lawa lah, rambut kemerahan. Masya Allah. Itu sunnah juga. Antara sunnah Nabi yang lain, Nabi buat dengan isteri adalah Nabi suka berkongsi makanan. Buat tak kongsi makanan dengan suami? Oh, yang tu selalu buat ya. Sebab masalah orang perempuan apa? Masa order makanan, dia tak rasa, dia tak tahu nak order. Tak tahulah nak makan apa, tak tahulah nak makan apa. Dia pun main order je. Bila sampai makanan suami dia, dia memang akan ambil makanan suami dia. Betul tak ni? Tiba-tiba rasa sedap pula yang suami kita order. Jadi kita berkongsi makanan kan. Aisyah cerita, apabila Nabi nak minum air, Nabi akan minta dulu Aisyah minum dulu dengan gelas tu. Dan Nabi akan tanya, di mana kamu letak bibir kamu tadi?
Bila Aisyah bagi tahu di mana, Nabi akan meletakkan di tempat yang sama Aisyah minum. Kita tanya juga, minum kat mana tadi? Kita akan pusing. Tempat lain. Kalau ada straw satu, kita pun pusing straw. Ataupun suami tak nampak, lap-lap sikit pasal baru. Pernah berkongsi daging. Nabi tanya, di mana tempat kamu gigit? Lalu Nabi tanya, mana kamu gigit? Sebab Aisyah cerita, Nabi akan meletakkan di tempat yang sama, aku gigit. Di tempat yang sama, aku gigit. Kita kongsi burger. Kita tak payah tanya, nampak mana suami gigit, kita pun pusing. Kita tak gigit tempat yang sama. Boleh jadi begitu. Tetapi perasan atau tidak, bila kita buat sikat rambut, kongsi makanan, kongsi air, kita buat sunnah Nabi. Walaupun masa buat tak ingat pun Nabi, sebab dah terbiasa. Tak niat khusus pun apa yang aku buat ni kerana ikut sunnah Nabi. Tetapi kita tetap diberi pahala. Itu kelebihannya. Jadi hari ini bila kita ada buku ni, ada himpunan kisah-kisah sunnah Nabi dalam ni, kita boleh praktis. Antara yang susah juga nak praktis, Nabi berkongsi berus gigi. Sayyidatina Aisyah cerita, semua ini daripada riwayat yang sahih. Sekiranya Nabi nak bersugi, Nabi akan minta saya bersugi dulu. Kemudian Nabi akan basuh dan Nabi akan bersugi. So balik rumah ni nampak suami nak bergigi, bang nanti. Saya dulu. Lepas saya dah guna, saya bagi kat awak. Oh tidaklah. Puan dia kata takkan berlaku lah Ustazah, takut muntah je. Siapa pernah kongsi bergigi dengan pasangan? Oh ada, pernah lah. Terpaksa. Bila ada satu je bergigi, bila travel balik kampung kan. Tapi kalau sengaja mantak lah. Kalau tersalah guna pun rasa lawyer lagi Ustazah. Ya, betul apa yang puan cakap. Beza sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para isteri sangat menjaga kebersihan mulut dan sangat menjaga apa yang dimakan sehingga tidak memberi bau. Tidak makan benda-benda yang makruh. Sebab itu mereka tidak ada masalah untuk berkongsi makan, minum, bahkan berus gigi. Kerana masing-masing sangat menjaga dan sangat wangi mulut mereka. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat. Sekarang kita baca hadis Nabi yang di bawah pada muka surat yang sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maksudnya khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, yang terbaik di kalangan kamu. Bahkan sebahagian daripada ulama-ulama menafsirkan maksud khairukum di sini yang paling sempurna akhlak di kalangan kamu, ataupun yang paling sempurna iman di kalangan kamu. Khairukum li ahli, orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan Nabi declare, dan sayalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Cuba bayangkan kalau saya sebut macam ni, wahai para wanita, wanita yang terbaik adalah wanita yang melayani suaminya seikhlas hatinya, dan sayalah wanita yang terbaik pada suami saya. Mungkin ada yang, Ustazah perasalah klaim dia terbaik. Sehingga hari ini, wahai para manusia sekalian, para manusia, saya sebut manusia sebab apa? Sehingga hari ini tidak ada mana-mana motivator, tak ada mana-mana inspirator, mana-mana penceramah, pendakwa, alim ulama, siapa pun yang berani declare dirinya adalah contoh terbaik. Walaupun dia memang trillionaire, maksudnya jutawan yang hebat, dia pun tak mampu nak declare, sayalah contoh peniaga yang terbaik, contohilah saya. Tak. Tetapi bila Nabi sebut wa ana khairukum li ahli, dan sayalah yang terbaik yang boleh dijadikan contoh kepada ahli keluarga. Sebab kata-kata Nabi ini bukan Nabi perasan, tetapi ia adalah wahyu daripada Allah. Supaya kita memang tak fikir lain lah. Kau nak jadi contoh
pasangan yang terbaik, kena tengok macam mana Nabi dengan pasangan. Apa yang Nabi tunjukkan bukan hanya untuk suami. Bukan kita cakap, bang, contohilah Nabi, awak kan lelaki, apa yang Nabi buat, awak buatlah. Tidak. Apa yang Nabi contohkan perlu dicontohi oleh isteri dan suami. Bukan suami saja. Isteri juga perlu mengikuti sunnah yang Nabi tunjukkan. Subhanallah. Wahai para wanita sekalian, adakah kita seseorang yang terbaik untuk suami kita? Adakah kita seseorang yang terbaik untuk suami kita? Siapa ada suami angkat tangan? Angkat tangan. Ada yang tak berapa nak ngaku tu. Masya Allah. Kebanyakan ada suami. Mungkin 10% kemungkinan belum menikah, ataupun bercerai hidup, ataupun bercerai mati balu, ataupun belum sudah pun berusia tapi belum menikah, wallahu alam. Dan di hadapan saya ni ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Ada yang dapat suami yang soleh, ada sebaliknya. Ada suami yang membahagiakan, ada suami yang menderitakan. Tapi saya hanya mampu ceramah secara umum. Memang tidak adil kalau saya tetap menyuruh wanita buat baik dan kadang suaminya menzaliminya. Jadi saya cakap umum sahaja. Adakah kita seorang wanita yang menggembirakan hati suami? Saya nak bacakan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda. Masa ni Nabi bersabda di hadapan para sahabat lelaki. Nabi mulakan dengan ayat, maukah kamu aku beritahukan harta yang paling berharga bagi seorang lelaki? Nabi mulakan dengan persoalan. Wahai para lelaki sekalian, maukah aku beritahukan kamu harta yang paling berharga? Yang mana kalau kamu memiliki harta ini, kamulah orang yang paling bahagia. Kamu orang paling beruntung. Harta yang paling bernilai, bukan emas perak, bukan kenderaan, bukan rumah yang besar. Tapi Nabi menyebutkan, apabila kamu memiliki isteri yang solehah. Dan Nabi bagi 3 ciri. Ciri yang pertama, apabila kamu memerintahkan sesuatu perintah yang wajib, maka dia taat. Kemudian yang kedua, dia sebut, minta maaf, Nabi sebut yang pertama, apabila kamu memandangnya, ia menggembirakan kamu. Dan apabila kamu menyuruh yang wajib, maka dia mentaati. Dan yang ketiga, apabila engkau meninggalkannya dengan urusan-urusan, dia menjaga maruah dirinya dan juga dia menjaga harta kamu. Jadi yang pertama Nabi sebut, bila memandang, ia menggembirakan. Muslimat sekalian, agak-agak suami kita pandang kita, gembira tak? Sejuk tak mata dia? Sejuk ke panas? Campur, suam-suam kan? Suami di belakang tu, tengok muka isteri, sejuk ke panas ke suam? Dah tak tahu nak jawab dah kan? Okey, wahai para wanita sekalian, tengok muka suami, sejuk ke panas? Sejuk. Kalau boleh mata tak nak kalih ke lain kan? Tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berwajah yang manis, pahala sangat besar. Itu sunnah Nabi. Nabi sentiasa senyum. Bahkan para sahabat kata kami macam tak pernah lihat wajah Nabi melainkan sentiasa tersenyum. Kita dengan suami senyum manja, senyum semewek tak? Ke dalam 24 jam ataupun 8 jam kita dekat rumah, berapa jam kita senyum? Berapa jam kita masam? Berapa jam kita serius? Asyik muhasabah je isi-isi kat rumah kan? Abang, kita ni kiamat dah tak lama ni. Abang, awak sebagai suami, awak dah ni serius sebab baru lepas dengar ceramah. Dia asyik nak ceramah je. Senyum, gembirakan. Sebab Nabi sebut, yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Kita kadang-kadang kalau dengan kawan jumpa 2 jam, senyum manja. Gelak-gelak, ceria. 8 jam dekat pejabat, senyum manja. Tapi balik rumah 5 minit pun tak boleh bertahan senyum. Mula-mula jumpa suami tu pun, Assalamualaikum bang. Dah muka masam dah. Kenapa tu? Letih lah. Banyak kerja hari ni kat pejabat. Dah lah bos tu macam-macam. Tapi dekat pejabat sebelum balik tu kan main ceria. Okey, jumpa besok. Semangat. Okey, bye-bye.
Ada. Tapi bila nampak atap rumah, terus rasa tak larat. Nak bawa beg pun tak larat. Lepas tu nampak suami duduk atas sofa. Awak jangan nak cari pasal dengan saya. Saya penat ni, saya nak pergi masak kat dapur ni. Awak tak apalah, balik duduk. Tak ada wajah yang senyum, semua tak ada. Padahal dekat pejabat penat juga. Tapi kita boleh kontrol wajah kita untuk senyum. Dekat pejabat dengan bos. Okey bos, okey encik, kalau ada apa-apa bagi tahu je ya. Ada apa-apa lagi ke? Ini ya failnya. Kalau kat rumah suami tanya, mana tali pinggang? Tu. Ada kat situ tu. Cuba bayangkan satu hari suami tanya mana tali pinggang? Ini ya bang, ada apa-apa lagi ke? Kalau ada apa-apa cakap ya. Suami mesti terlopong kan? Kenapa dia? Telefon anak-anak, balik lah hujung minggu ni, mak kau dah ada tanda-tanda. Dia macam, tak pernah mak macam ni. Biasa tempik-tempik je kalau cari barang, minta sesuatu. Lepas tu suami tanya lagi. Kita pun bagi warning. Kalau saya pergi, kalau saya jumpa, jaga. Apa dah cakap? Kita orang akan demam kalau mak cakap lembut dengan abang. Anaknya kata, kalau mak cakap lembut, kita orang demam lah. Sebab pelik sangat. Tapi dekat pejabat, terbawa-bawa. Tempat kerja cikgu. Ya, faham. Ya. Saya sebut beberapa contoh. Kita layan suami orang lain di pejabat, di tempat kerja sangat baik, sangat lembut, sangat sopan, sangat santun. Walaupun orang tu menyusahkan kita, sorry lah susahkan awak, it's okay, tak ada masalah, saya memang orang yang ikhlas, dilahirkan ikhlas. Tak adalah cakap macam tu. Tapi kita tak rasa berat disusahkan oleh orang luar. Tak rasa berat disusahkan oleh rakan di pejabat. Tak rasa susah disusahkan oleh bos. Tetapi apabila kita nak disusahkan oleh suami, kita rasa berat. Kita kadang mengungkit-ungkit. Allahu Akbar. Sedangkan orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Sebab apa? Ini paling susah. Nak kekal wajah yang manis dengan kawan senang. Kita tengok hari kenduri, tuan rumah senyum manjang. Dia penat tak? 2 minggu tak tidur malam tau. Buat persiapan, buat goodies, buat jemputan. Hari kenduri pagi tu sampai ke petang tu senyum. Penat tak payah cerita lah. Balik orang terakhir, muka dia terus masam. Percayalah. Balik orang terakhir, terus berubah. Suami kata, kenapa? Letih. Terus immediately boleh berubah terus bagi wajah yang masam kepada ahli keluarga. Tetapi ada orang boleh kekal, alhamdulillah, syukur ramai orang datang, senyum. Ataupun ada benda yang dia bengkak. Tadi awak hilang mana sejam tadi? Saya pernah layan orang, dia tunggu je orang balik, dia nak ungkit daripada pagi sampai petang, apa yang suami dia tak buat. Subhanallah, sebab tu terus berubah wajah. Tetapi kita tak puas hati dengan orang luar, kita boleh simpan, kita boleh sabar. Tapi dengan pasangan susahnya nak sabar. Dengan menantu susahnya nak sabar, dengan anak susahnya nak sabar. Tapi tuan-puan, bila tuan-puan baca buku ni, tengok cerita-cerita dalam ni, kita akan rasa sangat kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita nak pergi kepada cerita yang saya dah pilih. Buka muka surat 27. Buka muka surat 27. Muka surat berapa? 27. Jumpa tak? Jumpa. Kita baca terus terjemahan. Nabi SAW. Okey, hadis ini daripada Anas bin Malik menceritakan, suatu hari Nabi berada di rumah salah seorang isteri baginda. Tidak lama kemudian, salah seorang ummul mukminin menghantar sepinggan makanan. Tidak semena-mena isteri Nabi yang ada di situ memikul tangan khadam sehingga memukul tangan khadam sehingga pinggan itu jatuh dan pecah. Pernah dengar kisah ni kan? Kisahnya begini. Ketika ini Nabi berada di rumah seorang isteri Nabi.
Hadis ini riwayat yang sahih, cerita ini sahih daripada riwayat yang sahih. Tapi hadis ini tidak menyebutkan isteri Nabi yang mana. Tetapi ijma' ulama menyebutkan isteri Nabi yang memukul tangan khadam ini adalah Sayyidatina Aisyah. Ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Ketika ini di rumah Sayyidatina Aisyah ada ramai tetamu. Kemudian ketika Sayyidatina Aisyah sedang mungkin menyiapkan makanan ataupun sudah menyiapkan, ada isteri Nabi yang lain yang hantar makanan. Sedangkan sekarang rumah siapa? Rumah Aisyah. Dah kenapa pula isteri Nabi tu nak hantar makanan? Di situ ada beberapa perbincangan ulama. Ada yang seolahnya sengaja isteri Nabi tu untuk memancing cemburu Aisyah. Saja je dia buat macam tu. Sedangkan di rumah Aisyah tiba hantar makanan, biar Aisyah lah yang siapkan, bila Aisyah yang masak, biar Aisyah lah yang melayani, ibaratnya begitu. Tapi ibunda kita Aisyah ini, yang kita tahu dialah isteri Nabi yang paling kurang matang kerana usia. Bernikah dengan Nabi, ini ijma' ulama ya, dan daripada hadis yang sahih, ketika umur 6 ataupun 7 tahun, antara dua umur itu. Tetapi hidup bersama dengan Nabi bermula daripada 9 tahun. Baru darjah berapa 9 tahun? Darjah 3. Subhanallah, bernikah dengan Nabi umur 53 tahun. Bayangkan jarak yang begitu jauh. Sebab itu Nabi melayani Sayyidatina Aisyah dengan sangat sabar. Walaupun Aisyah memukul khadam itu, bukan pukul khadam ya, dia pukul pinggan tu sampai jatuh dengan makanan berderai sampai pinggan pecah. Bukan di dapur, bukan di bilik, bukan di luar rumah, di ruang tamu, di hadapan semua tetamu. Kalaulah wanita ataupun seorang isteri buat begitu depan tetamu, suami, agak-agak apa suami hari ini akan buat? Sekarang yang malu siapa? Nabi ke Aisyah? Yang malu yang Aib sekarang siapa? Yang rasa malu depan tetamu adalah Nabi. Lelaki yang hebat, yang mulia, yang dipandang tinggi. Macam tu je isteri pecahkan pinggan depan tetamu. Isteri buat macam tu sebab cemburu, sangat tercabar. Tetapi apa yang Nabi buat? Tengok muka surat di belakang. Kemudian Nabi sendiri yang mencantumkan semula serpihan pinggan itu dan meletakkan semula makanan di atasnya. Baginda pun berkata di hadapan para sahabat ataupun tetamu yang datang, puan kamu tengah cemburu, ataupun ibu kamu ataupun puan kamu sedang cemburu. Nabi cuma berseluruh begitu je, puan kamu sedang cemburu. Kemudian Nabi menahan sebentar khadam itu sehingga dibawakan pinggan lain daripada rumah. Nabi pun menghantar semula pinggan yang elok kepada isteri Nabi yang dipecahkan pinggannya. Nabi menyimpan pinggan yang pecah di rumah isteri Nabi yang memecahkannya. Riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini bukan cerita rekaan, bukan cerita-cerita yang kita rasa Ustazah tak perlulah nak cerita macam ni, kesiannya Nabi, kenapa Aisyah buat macam ni pada Nabi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan berikut. Nabi pun meletakkan semula makanan di atasnya. Baginda bersabda, puan kamu tengah cemburu, makanlah. Maka para sahabat pun makan. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalau kita dengar sikap Aisyah ni umpama seperti pelik sangat, kenapa buat macam tu? Kenapa Aisyah sampai hati buat macam tu? Malunya Nabi depan kawan-kawan, depan sahabat, betul tak? Sampai pinggan pecah. Tetapi peristiwa ini berlaku dengan izin Allah untuk menjadi iktibar kepada kita. Iktibar apa? Kesabaran seorang lelaki yang Allah berikan akal lebih daripada emosi. Aisyah, dia sedang mendahului emosinya. Kedua, daripada iktibar di sini, Rasulullah mengutamakan ketika itu kalau ikut emosi, sedih, malu, marah, tetapi akalnya. Lalu menunjukkan contoh di hadapan para sahabat dan mengeluarkan perkataan yang tidak menyakiti pun hati Aisyah. Tak adalah marah teruk Aisyah,
Aisyah kenapa buat macam ni? Tak baik. Rasul boleh je tegur Aisyah begitu. Tapi tidak. Rasulullah dalam keadaan aibnya terasa malu, tetap menjaga aib Aisyah. Hanya sebut, ibu kamu sedang cemburu, puan kamu sedang cemburu. Dalam peristiwa ini juga para ulama menyebutkan, apapun kesalahan yang dilakukan asbab cemburu adalah dimaafkan. Cemburu bukan satu dosa. Bahkan ada keadaan wajib cemburu, tak cemburu berdosa. Dan cemburu seorang wanita adalah suatu fitrah. Kalau lelaki cemburu apabila isterinya buat maksiat, buat perkara tak elok, dia cemburu. Itu terbaik dan dapat pahala. Dan bila isteri cemburu sampai dia buat sesuatu melampaui batasan, ia adalah perbuatan yang dimaafkan. Tapi kalau sampai berdosa, perlu bertaubat. Allahu Akbar. Oh, perempuan dekat sini cemburu tak? Contoh, bawa kereta kat traffic light, duduk depan sekali. Lepas tu ada perempuan lawa, seksi sikit, melintas. Mata suami kita tengok tak? Oh, ada tak tengok, ada kata tak tengok. Dia tak tengok dia terus tunduk, astaghfirullah. Itu pun taklah juga. Tapi dia macam tak ada apa. Kalaulah kita ni orang perempuan, kalau nampak ada perempuan lain melintas macam tu, kita tengok apa? Tengok perempuan tu ke tengok suami? Ya, saja je tengok kan. Dia tengok tu. Kadang sebab suami tertengok tu pun boleh jadi cerita panjang lebar kan. Awak tak jaga mata, awak tu tengok dia. Kenapa? Dia lagi lawa ke? Dia lagi menarik. Saya jadi menggelebih macam ni sebab 5 orang anak yang lahir daripada perut ni. Awak tak panjang pula cerita. Suami pula tengah bengang, mungkin keluar pula perkataan yang marah, dah jadi gaduh. Tetapi cemburu-cemburu seperti itu bukan menjadi satu dosa. Ia adalah perkara biasa dan boleh dimaafkan begitu sahaja. Masya Allah. Okey, muslimat sekalian, tadi makan kenyang ni bukan senang juga duduk lama-lama tu dengan mata nak terang kan. Okey, angkat tangan. Saya selalu buat aktiviti ni. Angkat tangan kanan. Okey, letak atas orang sebelah, atas bahu orang sebelah. Bahu. Okey, urut orang sebelah ya. Okey, urut kuat-kuat. Ni Najib ni yang tak ada orang urut. Ya, urut. Jangan ada yang terlepas. Urut semua orang. Tak, orang sebelah kanan dulu urut. Urut lagi, urut. Okey, karate. Karate belakang badan dia sampai pinggang. Okey, karate lagi sampai leher, karate leher. Okey, sekarang tangan ni buat macam ni. Lepas tu tepuk sambil ikut saya ya. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah segala penyakit daripada tubuh badan sahabatku ini. Okey, tangan kiri pula, tangan kiri. Okey, letak tangan orang atas bahu orang sebelah. Okey, urut kuat-kuat. Urut bahu kiri kanan dia. Okey, cekik sikit leher dia. Ada yang geli. Okey, turun ke bawah sikit, ke pinggang dia. Jangan komplain berapa lapis pinggang dia. Jangan kira ya berapa lapis, 2, 3 ke. Dia dah tarik nafas lah tu. Okey, sekarang karate. Karate kiri kanan, karate. Okey, subhanallah, dah karate, tepuk. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, keluarkanlah segala penyakit zahir dan batin di dalam tubuh badan saudaraku ini. Alhamdulillah. Ada yang keluar ni?
Okey, muslimat, dah lama ke tak urut suami masing-masing? Ada yang buat rutin seminggu sekali, dia buat jadual. Antara waktu yang kita boleh saling urut-mengurut ni tahu tak bila? Contoh, lepas maghrib, kita kan target untuk baca 3 surah. Surah apa? Surah Al-Mulk, Surah Al-Waqi'ah, Surah Sajadah. Kalau tak mampu 3, Al-Mulk. Yang terbaik Al-Mulk dengan Sajadah. Ini 2 surah yang Nabi tak tinggalkan. Kemudian surah yang ketiga iaitu Surah Al-Waqi'ah pada waktu malam. Kalau kami nak jadikan istiqamah baca 3 surah ni, kalau baca dengan Al-Quran, mencabar juga. Kami buka YouTube dekat TV tu, lepas tu carilah antara imam yang mudah nak diikut, baca Syekh Ismail An-Nuri, Syekh Al-Ghamidi, boleh pilih je yang mana-mana ya. Bila kita buka 3 surah tu, kan kalau TV tu smart TV kan kita boleh terus sambung wifi kan. Jadi kita pun pilih dengan background yang cantik kan, macam-macam orang buat. Jadi 3 surah tu sekejap je kita tak terasa. Selepas Al-Mulk, As-Sajadah, lepas tu sambung Al-Waqi'ah. Jadi dalam tempoh tersebut bolehlah sambil mengurut. Memang kita baca, kita tengok, mulut pun baca, tapi tangan tu kita urut belakang badan suami. Lepas tu gile pula kita minta dia urut bahu kita. Kemudian anak-anak pula mengurut ibu ayah. Kalau kami minta anak-anak gile-gile. Sebab apa? Kita nak ajar anak-anak kita, didik mereka berbakti kepada ibu dan ayah. Saya tak ingat kalam siapa, Imam Nawawi ke Imam Syafi'i ke, tapi Imam Muqtabar, dia menyebutkan sesungguhnya aku mengurut. Dia guna perkataan urut ataupun urutlah. Anggota badan ataupun tubuh badan ibu dan ayahku lebih aku cintai, melebihi daripada bangun pada waktu malam. Maksudnya besarnya pahala apabila kita berbakti pada ibu ayah, walaupun dengan cara percuma, urut-urut tu. Anak-anak kita urut tak kita? Walaupun anak kita tak urut sebab kita tak minta, jadi kita nunggu je bilalah anakku dia nak urut. Kita wajib minta. Saya ingat masa kecil-kecil, memang ayah suka minta. Dia duduk terlentang, dia suruh anak-anak urut. Dia suruh anak pijak. Betul tak? Maksudnya ibu bapa dulu memang pandai. Dia jadikan kebiasaan. Kadang setiap malam nak kena pijak ayah. Setiap malam nak kena urut. Dia ulur kaki, urut, ayah lengah. Kita pun urutlah adik-beradik. Sampailah dah tua, kita rasa seronok buat perkara tersebut. Sebenarnya ia adalah pahala yang begitu besar. Ada orang dah berbulan bertahun. Saya pernah buat program macam ni. Namanya program I Love You. Seminar I Love You. Saya buat 3 hari 2 malam, pasangan suami isteri dengan syarat perkahwinan 20 tahun ke atas. Yang dah kahwin 20 tahun ke atas. Dan masa tu banyak pasangan yang datang adalah pakcik-makcik yang dah kahwin 30 tahun, 40 tahun. Bila dia sampai masuk dalam dewan, saya minta pakcik-pakcik para suami berdiri belakang isteri kejap. Maksudnya kan dalam dewan ada kerusi. Jadi duduk atas kerusi, suami duduk belakang. Saya pun minta, okey suami masing-masing, tadi yang kemas barang nak datang seminar, nak datang program ni siapa? Isteri. Siapa yang bla-bla isteri, dia letih, sekarang urut isteri masing-masing. Lepas tu suami pun urut lah, urut. Ada isteri menangis teresak-esak. Lepas tu saya kata, kenapa makcik menangis tu? Kenapa ajar? Kenapa puan? Ustazah, 35 tahun kahwin, ini kali pertama suami urut ustazah. Menangis. Ini kali pertama ustazah. Suami pun tunduk, bukan malu. Saya pun ustazah, saya rasa kenapa saya tak pernah sentuh bahu isteri saya ni. Maksudnya urut. Kerah betul bahu dia rupanya. Suami ni jaga. Kerah betul. Rupanya dia penat. Ya, keras tu stres tu. Penat tu. Urut. Lepas tu ada aktiviti, saya suruh suami pegang perut isteri. Lepas tu saya kata, rasa apa kat perut isteri? Gelebel ustazah. Lagi besar, macam mengandung. Lepas tu saya pun sebutlah ayat-ayat.
Sekarang saya minta encik-encik, tuan-tuan, tuan haji, pakcik-pakcik ucap terima kasih pada isteri kerana perut itulah yang telah melahirkan cahaya hati, cahaya mata. Lepas tu menangis, ada suami yang menangis. Sebab saya tak pernah beri terima kasih khusus pasal berkaitan dengan ni. Yang nampak perut tu kekurangan. Perut tu dah sesmak tu yang melebar tu, yang nampak buruk tu. Sampai isteri malu, dah sorok perut tu dah lama dah tak nampak sebab dia pun malu tengok perut yang menggeleber tu. Tetapi dia kata, Ustazah, bila Ustazah suruh saya ucap terima kasih, jasa perut ni yang sanggup jadi geleber buruk semua ni kerana nak lahirkan anak ni, suami ni menangis tak saya tak boleh cakap. Terima kasih awak. Sebab Allah, dia kata tak nak cakap Ustazah, sedih. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau saya buat lagi program tu, nak datang tak? Dia tidur hotel tahu, 3 hari 2 malam. Banyak aktiviti, banyak program pengisian. Akhirnya balik semua pimpin tangan, pegang bahu. Sebab kita cuba praktis sunnah-sunnah Nabi dalam program tu, suami isteri. Ada kita buat apa? Pertandingan lipat baju. Mula para isteri lipat, tengok berapa minit. Lepas tu para suami lipat, tengok berapa minit. Isteri lipat lawa dan lebih ringkas. Suami besar kecil macam bergulung, dah lama makan masa. Barulah suami cakap, baru saya tahu lipat kain susah. Baru dia kata lipat kain kalau tak boleh sabar tak boleh buat. Macam tu lah. Okey, cerita terakhir. Sebab tak boleh nak banyak pun kisah kita baca, sebab kupasan yang lebih banyak. Tapi muslimat sekalian, saya nak sebut juga pasal Sayyidatina Aisyah ni. Kita jangan sesekali pernah rasa Sayyidatina Aisyah adalah wanita yang tidak baik ataupun wanita yang tidak patut dicontohi. Kerana ibunda kita Aisyah adalah isteri Nabi yang paling Nabi cintai, yang paling Nabi sayang. Masa ada Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah lah yang paling disayang. Tapi di antara ramai-ramai isteri Nabi selepas Sayyidatina Khadijah wafat, ibunda kita Aisyah yang paling Nabi cintai dan sayang. Subhanallah. Saya nak minta berdiri pula ya. Kita nak ujung-ujung dah ni. Bismillah. Subhanallah. Okey. Satu hari isteri-isteri Nabi, tak payah bangun lagi, sabar, saya je bangun. Macam semua nak bangun juga ni. Okey, satu hari ada seorang, bukan seorang, isi-isi Nabi berkumpul dan panggil Sayyidatina Fatimah. Wahai Fatimah, sampaikanlah kepada Nabi apa yang kami rasa tak puas hati kepada Aisyah. Sebab Ummu Salamah dah cuba banyak kali nak cakap isi hati dia yang dia tak puas hati terhadap Aisyah. Sebab isi-isi Nabi lain ada rasa cemburu terhadap Aisyah. Sebab boleh nampak jelas ketara Aisyah sangat dicintai oleh Nabi. Lalu bila mereka tak berjaya, isteri Nabi ni tak berjaya nak sampaikan sendiri, mereka gunakan Fatimah sebab mereka rasa Fatimah Nabi akan dengar. Dan ketika ini Nabi berada di rumah Aisyah lah, sebab isteri Nabi yang lain berkumpul sama-sama. Lalu Fatimah pun datang. Wahai ayahandaku, ya Rasulullah, sekian-sekian. Lalu Rasulullah ni bila Aisyah dah mula, sorry adik, saya ingat sangat. Sebab saya penting tanda tu dia. Nanti cabut. Ini dah apa lagi. Ini ya, kita cabut. Okey. Subhanallah. Okey, muslimat sekalian, kemudian bila Fatimah baru je nak mula bercakap, nak sampaikan pesanan daripada isteri-isteri Nabi ni, lalu Rasulullah pun berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, adakah kamu mencintaiku wahai Fatimah? Fatimah jawab, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, sudah tentu aku mencintaimu. Sekiranya benar engkau mencintaiku wahai Fatimah, maka cintailah orang yang aku cintai. Siapa? Aisyah. Dalam buku ni ada satu kisah, Ummu Salamah meluahkan perasaan yang tak puas hati pada Aisyah sampai ulang 3 kali. Nabi
Nabi diam lagi. Lepas tu Nabi diam lagi. Sampai kali ketiga Nabi pun sebut, wahai Ummu Salamah, berhentilah cakap pasal Aisyah. Umpama begitulah. Kerana wahyu tidak pernah turun, melainkan ketika aku bersama dengan Aisyah di rumah. Maksudnya malaikat Jibril sendiri pun memuliakan Aisyah. Dan bagaimana Aisyah ini dinaikkan darjah oleh Allah, wahyu tidak pernah turun di rumah isi-isi Nabi yang lain, melainkan satu-satunya rumah wahyu turun adalah di rumah ketika Nabi berada bersama dengan Aisyah. Wahyu turun juga di masjid, di perang, di tempat-tempat yang lain. Tapi jika dikirakan untuk di rumah, hanya di rumah Aisyah saja. Dan para tetamu, bila dia tahu bila giliran rumah Aisyah, memang tetamu akan decide jumpa Nabi ketika giliran di rumah Aisyah. Tetamu jauh ke, pemimpin-pemimpin ke, orang nak bagi hadiah ke, mereka akan cari tarikh bila Nabi giliran rumah Aisyah. Sebab ketika itulah mudah urusan Nabi lain, keadaan Nabi, kegembiraan Nabi dan sebagainya. Bukan disebabkan situasi Nabi pilih kasih dan sebagainya, tetapi itulah semula jadinya Rasulullah mencintai Aisyah asbab Aisyah adalah wanita yang juga banyak sabar dalam perjuangan Nabi. Wanita yang sangat alim, solehah, dan Sayyidatina Aisyah ibunda kita adalah wanita yang sangat pemurah. Antara isteri Nabi yang paling pemurah adalah Sayyidatina Aisyah. Satu hari, pembantu Aisyah cerita, Aisyah menerima hadiah dinar emas lebih kurang 80,000 macam itulah, banyak. 80,000 dinar emas. Kalau zaman kita ni mungkin juta lah. Diberikan hadiah begitu banyak. Lalu Aisyah pun, lepas Rasulullah wafat ni, lalu Aisyah pun memanggil fakir miskin Madinah. Aisyah pun bagi sampai tidak tinggal sedikit pun. Lalu pembantu Aisyah pun berkata, wahai Aisyah, kenapa kamu tak simpan sikit? Sedangkan kamu sedang berpuasa dan tidak ada apa-apa makanan pun untuk dimakan, wahai Aisyah. Lalu Aisyah pun jawab, kenapa kamu tak ingatkan saya tadi? Kalau kamu ingatkan, saya simpan sikit. Maksudnya pemurahnya Aisyah, dia perlu diingatkan untuk keperluan dirinya. Kalau kita dapat 80,000, berapa kita bagi, berapa kita simpan? Oh, kita simpan 89,000, 1,000 kita infak. Banyak benda kita nak beli. Kita nak bayar cash rumah, kita nak selesaikan hutang ni. Dan ketika Aisyah sedang bahagi-bahagikan harta tu, Aisyah memakai pakaian yang bertampal lebih daripada 20 tampalan. Maksudnya Aisyah perlu diingatkan pembantunya, simpanlah sikit beli baju yang elok, simpanlah sikit untuk makan dan sebagainya. Dan banyak lagi akhlak Sayyidatina Aisyah yang mahmudah, yang sangat sukar kita tandingi. Memang kita tak mampu pun. Sebab itu Rasul sangat mencintai Aisyah. Kita nak baca satu kisah yang berkaitan dengan Aisyah, satu lagi kisah yang menarik. Sekejap, buka muka surat 39. Muka surat 39. Okey. Jumpa? Subhanallah. Kisah ni lucu, comel sangat kisah ni. Okey, kita sama-sama tengok. Sayyidatina Aisyah berkata, maukah aku ceritakan satu peristiwa tentang aku dan Rasulullah? Kami pun menjawab, siapa kami? Para sahabat Nabi. Sudah tentu. Aisyah berkata, pada suatu malam, giliran Rasulullah di rumahku. Ketika itu, baginda sudah menanggalkan pakaian, meletakkan seliparnya di sisi kaki, membentangkan kain di atas katil, lalu berbaring. Namun tidak lama kemudian, barangkali menyangka aku sudah lena, baginda pun memakai kain selempangnya perlahan-lahan. Selepas itu, baginda memakai selipar perlahan-lahan, kemudian membuka pintu dan keluar. Baginda menutup semula pintu perlahan-lahan. Faham Rasulullah dah pun tidur, duduk sebelah, dah baring sebelah Aisyah, dah buka pakaian, dah duduk sebelah. Aisyah bagi tahu, mungkin Nabi ingat aku dah lena. Kemudian Nabi pun bangun perlahan, pakai baju perlahan, pakai sipar perlahan, keluar perlahan dan tutup pintu perlahan. Kalau kita jadi isteri, suspicious tak? Syak, boleh rasa was-was tak? Ragu-ragu tak? Oh, nak gimana tu? Senyap-senyap tu
Okey. Kalau kita jadi ibunda kita ni, kita akan ikut tak suami kita pergi mana? Akan intai tak? Akan tengok tak? Itu yang berlaku. Aku pun segera menutup kepala, berselubung penuh dan memakai baju, lalu bergegas mengekori baginda. Sehingga sampai di Baqi. Daripada rumah sampai ke perkuburan Baqi. Setibanya di sana, baginda berdiri agak lama. Selepas itu, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sebanyak 3 kali. Dan kemudian baginda beredar pulang. Maka aku bergegas pulang. Apabila baginda berjalan cepat, maka aku pun berjalan cepat-cepat. Ketika baginda berlari-lari anak, aku pun berlari-lari anak. Kan comel ni. Sebab Aisyah kan, dia mengekori, mengintip senyap-senyap. Jadi dia pun kena cepat-cepatlah balik supaya Nabi tak tahu. Akhirnya aku berjaya sampai dulu ke rumah. Lantas aku masuk dan terus berbaring. Tidak lama kemudian, baginda pun masuk. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Aish." Itu panggilan manja Rasul kepada Aisyah, Aish. Suami kita panggil apa? Sayang, ayang, yang, ang. Mana satu? Mengapa dengan awak ni? Rasulullah tanya, "Wahai Aish, mengapa dengan awak ni tercungap-cungap nampaknya?" Tu saya kata comel sangat kan. Maksudnya memang nampak bawah selimut. Aisyah nak buat tidur, tapi tercungap-cungap. Sebab itu Rasulullah tanya, "Wahai Aisyah, mengapa dengan awak ni tercungap-cungap nampaknya?" Aku menjawab, "Tidak ada apa-apalah wahai Rasulullah." Baginda berkata, "Baik awak beritahu saya, atau Tuhan yang maha halus lagi maha mengetahui akan beritahu saya." Baik cakap, atau Allah yang akan bagi tahu saya, "Kenapa awak tercungap-cungap ni Aisyah?" Baginda pun berkata, aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, demi bapa dan ibu saya." Lalu aku pun ceritakan kepada baginda apa yang berlaku. Baginda berkata, "Kalau begitu, awaklah bayangan hitam yang saya lihat depan tadi." Itulah maksudnya Nabi perasan. Ada bergerak, kan berlarikan ni rupanya Aisyah. Aku menjawab, "Ya benar wahai Rasulullah." Lalu baginda menepuk dadaku sehingga aku terasa sakit. Tetapi ulama membahaskan bukan pukul kuat, cuma terasa. Baginda berkata, "Adakah awak menyangka Allah dan Rasulnya akan curang kepada awak?" Sebenarnya bermaksud di sini sebab Aisyah dia syak. Pada giliran dia, Rasulullah pergi jumpa isteri Nabi yang lain. Jadi sebab itu Rasulullah kata, "Adakah kamu menyangka Allah dan Rasulnya?" Bukanlah bermaksud Allah curang, tetapi bermaksud Rasul Allah ini curang. Adakah Rasul Allah ini akan curang kepadamu wahai Aisyah pada malam giliranmu pergi ke rumah isteri lain? Lalu aku pun menjawab, "Apapun yang cuba dirahsiakan manusia, pasti Allah tahu juga." Ya. Lalu Rasulullah pun memberitahu, "Sebenarnya tadi Jibril datang, namun apabila melihat diri awak, dia pun memanggil saya perlahan-lahan, sehingga awak pun tidak mendengarnya. Saya pun menjawab dengan perlahan, agar awak pun tidak mendengarnya. Saya tidak mahu masuk ke rumah kerana awak sudah Jibril tidak mahu masuk ke rumah kerana awak pun sudah menanggalkan pakaian. Saya pun menyangka bahawa awak sudah tidur. Jadi saya tidak mahu mengejutkan awak. Saya bimbang awak akan keseorangan pula nanti." Jibril berkata pada saya, "Allah perintahkan supaya datang ke Baqi dan memohon keampunan buat para penghuninya." Lalu aku pun berkata, "Apa yang patut saya ucapkan kepada mereka wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ucapkanlah salam sejahtera buat penghuni di sini, baik orang mukmin dan muslim. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang telah mendahului kami dan orang kemudian. Dan kami insya-Allah pasti akan menyusul kalian semua." Hadis sahih riwayat Muslim. Pernah dengar cerita ni kan? Ada orang kali pertama dengar. Kesimpulan daripada kisah ini, suami isteri dibenarkan mengintip. Kalau baca terjemahan ni, kupasan alim ulama ni, suami isteri dibenarkan untuk saling menyiasat sekiranya ada keraguan. Sebab Nabi tak marah dan Nabi tak cakap pun, "Apa yang kamu buat ni salah Aisyah. Kamu tak boleh nak ekori saya." Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada konflik dalam rumah tangga, wajib beri explanation, wajib beri penjelasan. Tapi ramai lelaki malas nak bercakap. Dia cuma cakap,
Alah awak ni syak je lebih-lebih. Dah awak apa yang berlaku? Cuba cerita. Malah lah saya nak layan. Awak tu cemburu tak bertempat. Tetapi tengok akhlak Nabi. Nabi cerita detail tak? Sebenarnya Aisyah, tadi malaikat Jibril datang. Tapi awak kan dah ni, jadi malaikat Jibril pun sekian. Lepas tu malaikat sekian. Sebenarnya Allah suruh bla bla bla. Cerita detail. Kadang isteri bukan nak marah sangat. Dia cuma tanya, kenapa awak lambat? Dah nak macam mana lambat? Apa salah explain? Sebenarnya tadi saya nak balik cepat. Tapi tiba-tiba bos panggil. Kadang dia malah nak jawab, dah kerja dah macam mana? Saya kerja, awak ingat saya buat apa? Isteri sebenarnya nak tahu sikit je, nak dengar, nak berborak-borak. Sama juga wanita kadang tu, malas nak beri penjelasan. Dia terus buat conclusion. Awak ni fikir bukan-bukan kan? Awak fikir saya buat apa kat pejabat tu? Explain. Boleh jadi pasangan akan terima. Maka dengan itu selesai masalah, tak jadi lebih buruk. Sama juga, kita kena dengar penjelasan anak. Bukan terus bagi hukuman pada anak. Bukan terus beri conclusion. Sebab anak juga berhak beri penjelasan. Masya Allah. Jadi, boleh tak isteri-isteri cek handphone suami? Boleh isteri cek handphone suami? Ada kata tak boleh. Oh, ada password. Suami tak bagi tahu password? Ada yang bagi, ada yang tak. Bila ada password dan suami tak bagi password, ada tak rasa syak? Ada ustazah, tapi saya doa je. Saya serah pada Allah. Saya harap dia tak buat perkara-perkara maksiat. Kalau saya sendiri, bukan nak kata diri sendiri contoh yang terbaik, tidak. Memang ada password sebab secure kan, sebab supaya kita nak jaga keselamatan. Tapi pasangan memang tahulah. Dan saya memang tahu suami saya akan cek semua. Dia ingat saya tak tahu. Saya tahu. Kita tahu kalau telefon tu dah dibuka kan. Sebab kita ingat last kali macam mana. Kita ingat WhatsApp mana last kali. Kita tahu. Jadi kita tahu dia cek. Sampai PM, sampai FB, semua cek. Semua dia akan cek belakang. Kalau dia ada tak suka, contohlah ada emoji tak suka pun dia akan tegur. Perlu ke bagi emoji tu? Emoji pun jadi isu kan kadang-kadang tu. Jadi bila kita boleh cek handphone dia, dia boleh cek handphone kita. Membuatkan apa? Bukan apa. Kita jadi berhati-hati. Sebab ada orang menghisap kita. Ada orang audit kita. Tapi kalaulah saya bimbang. Sebab itu saya bagi je suami nak cek. Suami pun bagi je saya nak cek. Sebab apa saya kata? Saya bimbang. Bila awak tak pernah cek telefon saya, awak biar je. Saya takut saya terbabas. Saya terlebih mesra. Saya tak kawal perkataan, tak kawal komunikasi dengan orang yang tak sepatutnya. Walaupun dengan staf, walaupun staf lelaki. Mungkin ada urusan-urusan sekian-sekian. Jadi bila saya tahu telefon saya akan dicek, disiasat, disemak, saya tahu saya kena jaga. Kadang-kadang saya bimbang juga, saya mengumpat orang. Jadi dia tegur, tadi macam cakap pasal orang lain tu dalam WhatsApp tu. Kan tak elok cakap buruk pasal orang. Jadi saya rasa dijaga, dipelihara. Tapi terpulang pada pasangan. Ada pasangan, isteri ada password, suami tak tahu, suami pun ada password. Dan mereka boleh bahagia dan mereka tak ada syak wasangka, jadi terserah mengikut pasangan masing-masing. Subhanallah, Alhamdulillah. Sekarang dah pukul 11.47, kita ada lebih kurang 10 minit lagi sampai pukul 12, lebih kurang. Dan saya dapat tahu ada banyak soalan. Mana soalan? Subhanallah. Kita pilih je 1-2 soalan ya. Dalam banyak-banyak tu. Masya Allah. Nak saya baca pun saya baca. Saya baca boleh. Saya tengok. Terima kasih Ustaz. Saya dah tulis. Oh. Dia Ustaz tulis. Tarik belakang. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Salam Ustazah. Saya mohon Ustazah titipkan sedikit nasihat buat adik saya yang tak dapat hadir. Titipkan sedikit kekuatan untuknya yang sedang berjuang melawan depression tahap 4. Telah mendapat rawatan hospital dan dalam perjuangan di mahkamah untuk dia dan anak-anak yang mengalami penderitaan mental oleh si suami. Terima kasih. Soalan seterusnya. Saya berniaga membantu suami cari rezeki dan boleh dikatakan hasil niaga keseluruhan untuk menyelesaikan keperluan. Soalan, bila masa saya merasa penat,
dan mengeluh, adakah itu memudaratkan pada suami dan anak-anak? Sedangkan saya ikhlas. Bagus sangat soalan ni. Saya baca dulu. Ustazah, bagaimana untuk istiqamah sabar dengan perangai suami? Sebenarnya suami pun perlu istiqamah juga, sabar dengan isteri. Cuma orang lelaki ni, kesabaran dia tak berapa nampak. Sebab dia boleh buat macam tak ada apa-apa, padahal dia terasa. Dia boleh buat tak tahu. Kadang-kadang kalau kita ingat-ingat balik, sebenarnya suami lagi banyak sabar. Kita banyak sabar. Tapi kalau ingat-ingat balik, saya selalu cakap macam ni lah. Terima kasih sebab awak sangat sabar dengan apa yang saya cakap. Sebab kadang kita tengok dia tak terkesan, kita cakap lagi. Macam dia relax, kita cakap lagi. Oh, ni macam play victim. Tak juga, tapi nak katanya kesabaran lelaki sangat tinggi bagi saya dalam bab bercakap. Kita pula mungkin sabar, penat dan sebagainya. Okey. Normalkah isteri, suami isteri kerap bergaduh? Wajibkah isteri bekerja tolong suami? Macam mana cara nak hilangkan perasaan luka lama walaupun sudah memaafkan? Apakah amalan terbaik untuk rasa tenang dan redha dengan ujian rumah tangga? Apabila adik-beradik ada persiapan faham, apakah peranan isteri untuk menyatukan kembali? Kalau ikutkan soalan ni, tak balik kita ni. Okey. Saya jawab pasal mengeluh. Suami isteri berniaga. Lepas tu bila penat, mulut bising orang perempuan. Orang lelaki dia penat, dia diam, perasan tak? Dia diam. Dia nyandoh. Dia tengok telefon, baru nak tengok telefon, isteri dah bising dah. Dia nak tengok bola kejap. Tapi mulut dia jarang kita dengar suami kita lelaki sebut penat lah, aduh penat. Oh penat lah. Kita biasa dengar dia orang sebut penat. Tapi jarang. Wallahualam, saya rasa setahun berapa kali macam padahal kita nampak dia penat tapi tak sebut penat. Tapi yang banyak berzikir penat. Zikir penat ni orang perempuan. Tetapi saya nak sebutkan di dalam kitab wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, ada satu kisah, tapi saya tak boleh cerita, tak sempat dah kisah ni. Kisah ulama ni, bila dia mengeluh, lalu anak muridnya bertanya, wahai Syekh, kenapa kamu mengeluh? Kenapa kamu mengeluhkan Allah? Lalu dia menjawab, sebenarnya aku bukan mengeluh kerana tidak berpuas hati, bukan mengeluh kerana perasaan tak puas hati ataupun tidak sabar ataupun tidak bersyukur, tetapi aku sedang mengeluh, aku itu adalah menikmati ujian Allah. Jadi kita bolehlah guna ayat tu, bang saya mengeluh-ngeluh ni sebab saya sedang menikmati ujian Allah. Sebab Syekh ni diuji sakit, lalu dia mengeluh, aduh. Lalu anak murid kata, wahai Syekh, kenapa kamu mengeluh? Ujian Allah kan naikkan darjat, gugurkan dosa. Aku bukan mengeluh kerana sakit, tapi aku mengeluh menikmati ujian Allah. Walaupun sebut aduh, tetapi dalam hati syukur. Sebab itu disebutkan, bukan semua orang yang mengeluh itu tanda tidak ikhlas. Keluhan kadang-kadang adalah hanya luahan perasaan ataupun reaksi penat. Lalu keluarlah ayat, Umi dah kemas tadi ni, kamu buat lagi. Bebe, abang kenapa awak macam ni? Aduhlah, penatlah saya asyik buat. Awak ni dengan ini. Mulut perempuan bising, tapi bukan itu sebagai indikator ataupun kayu ukur dia tidak ikhlas. Beratlah kalau mengeluh je tak ikhlas. Dan janganlah para suami pada lelaki bila isi mengeluh, awak penat-penat mengeluh, langsung tak ada pahala. Siapa yang tentukan pahala? Allah. Bukan suami, bukan isteri, bukan manusia. Maka yang dilarang adalah mengeluh dalam keadaan kita tidak redha, mengeluh dalam keadaan memang kita tidak ikhlas. Itu barulah keluhan yang menggugurkan pahala. Okey. Kemudian pendek-pendek kita jawab, istiqamah sabar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, marah tidak boleh dibuang. Marah adalah fitrah. Marah mesti ada dalam setiap daripada diri kita. Siapa yang tanya soalan macam mana nak buang sifat marah, bermaksud kita nak buang jadi manusia. Manusia mesti ada sifat marah. Bahkan ada keadaan tertentu kita wajib marah, tak marah berdosa. Apabila Islam diejek, bila Nabi diejek, bila hak kita diambil, tetapi bagaimana kita menunjukkan marah.
Bagaimana nak kekal sabar dengan pasangan? Saya jawab terus soalan, adakah normal suami isteri kerap bergaduh? Normal. Kita nak tanya orang lain, takut orang tu cakap tak normal, kita down kan? Saya selaku perunding cara rumah tangga, selalu handle masalah rumah tangga. Dulu 4 tahun jadi ketua unit runding cara. Pergaduhan, perbalahan suami isteri yang saya tengok bukan orang muda je, makcik dah umur 60-70 tahun pun tak berhenti bergaduh dengan lelaki. Betul atau tidak? Pergaduhan, perbalahan, petikaman lidah adalah bahasa cinta dalam sebuah rumah tangga. Saya ulang lagi sekali, ia adalah bahasa cinta. Boleh terima tak ni bahasa cinta? Jadi kalau tak bergaduh, maksudnya something wrong. Cinta dia semakin pudar. Okey, yang tidak patut berlaku bukan konflik. Konflik adalah perkara normal dalam rumah tangga. Yang tidak patut berlaku adalah atas daripada konflik, namanya atas daripada konflik, subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Atas daripada konflik, apa? Ada istilah tu saya selalu sebut. Konflik, kalau atas lagi gaduh besar, kita panggil apa? Krisis. Terima kasih. Konflik normal, krisis tak normal. Krisis ialah apabila hubungan gaduh, tidur asing berbulan-bulan. Itu krisis. Hubungan suami isteri bergaduh, lepas tu tak bercakap sampai 1 minggu. Itu krisis. Suami isteri gaduh, lepas tu tak jalankan tanggungjawab dalam hubungan suami isteri. Suami minta pun isteri tolak. Ini krisis. Kalau peringkat konflik, gaduh-gaduh, lepas tu boleh makan sama. Gaduh-gaduh, lepas tu boleh keluar pergi beli barang dapur. Gaduh-gaduh, masa muka macam perang dunia kedua. Lepas tu boleh WhatsApp lagi. Boleh lagi tengok TV sama-sama. Itu normal. Tapi kalau hilang dah jadi silent mode, tak bercakap, tidur asing, dah tak ada dah urusan-urusan antara suami dan isteri, itu konflik. Itu yang tak normal. Kalau bergaduh normal. Ada je benda yang nak gaduh, pagi, petang, malam, dan nak tidur pun konon nak borak-borak yang ringan-ringan, tiba-tiba mengimbau kenangan pahit pula terimbau. Kan? Ingat tak dulu masa awal-awal kita kahwin? Ingat. Tiba-tiba awak ingat tak masa hari yang kedua tu apa yang awak buat dah masa tiba-tiba. Kan? Sebab hari kedua tu suami ada buat perkara yang menyedihkan contoh. Okey. Saya faham ada yang nak kejar masa, nak pergi kenduri. Macam mana last kita pilih last? Apakah amalan yang terbaik untuk rasa tenang dan redha dalam ujian rumah tangga? Okey. Saya kongsikan satu zikir yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita untuk kita cepat redha dan cepat move on. Dan ini jugalah jawapan kepada bagaimana kita nak kekal sabar. Bagaimana nak kekal sabar dalam rumah tangga, dan bagaimana kita nak jadi memaafkan dalam rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga terlalu banyak luka, terlalu banyak perit, terlalu banyak pedih. Ada banyak kenangan-kenangan yang pahit. Betul atau tidak? Banyak. Dan ia terus berlangsung begitu. Esok berlaku lagi, lusa berlaku lagi, dan tidak ada yang dijanjikan nanti tua dan kurang bergaduh, tidak. Apa bekalan kita untuk menempuh badai ujian dalam rumah tangga? Adalah zikrullah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setiap pagi dia membaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Nabi sebut apa? Siapa yang beramal dengan zikir ini, dan saya minta semua ikut saya. Raditu billahi rabba. Buat lagi ya. Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Pegang dada masing-masing. Daku redha Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah penetap segala takdirku, Allah penentu siapa pasanganku, siapa anakku, siapa sahabatku, maka aku redha segala ketetapanmu. Daku redha Allah penetapku, Allah Tuhanku, dan daku redha Islam agamaku, cara hidupku, cara pakaiku, cara makanku, cara pergaulanku, cara berhiburku, cara hidup dan matiku. Dan daku redha bahawasanya Nabi Muhammad, Nabiku, Rasulku, ikutanku, pemberi syafaatku. Amin ya rabbal alamin. Muslimat, zikir itu kalau ikutkan ringkas saja. Raditu billahi rabba, daku redha Allah pengaturku. Rabba bukan hanya masuk Rabb Tuhan. Rabba lebih tepat adalah pentadbirku. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan pentadbir sekalian alam. Bila kita sebut daku redha Allah sebagai pentadbirku, kita ulang 3 kali pagi, 3 kali petang, Allah berikan kita hati yang cepat move on, cepat redha dengan ketetapannya. Ujian yang datang daripada suami, biasanya kita mudah sentap dan kita akan simpan lama. Tapi lepas kita berzikir, beramal dengan zikir ni 3 kali pagi, 3 kali petang, kita boleh mempunyai hati yang lebih kental. Hati tak tisu dah. Suami buat, kita macam tak ada apalah. Ada orang kecam, tak ada apalah. Dengar adik-adik mengadu, bla bla bla, mak cakap ke kita bla bla bla, mak burukkan kita, mak cakap tak puas hati, kita pun boleh cepat redha. Sebab apa? Kita redha apapun ujian ketetapan daripada Allah. Itu kalimah raditu billahi rabba. Lepas tu bila kita sebut daku redha wa bil islami dina, daku redha Islam sebagai agamaku, dina juga mau maksud sebagai cara hidupku. Lepas tu kita sebut last sekali, daku redha bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi yang wa rasulah, Nabi dan juga utusan Allah. Maka Allah akan permudahkan kita untuk beramal dengan segala ajaran Nabi dan juga untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Bila kita sebut daku redha dengan agama Islam sebagai agama dan cara hidup, muslimat, ada wanita yang nak berhijrah, dia kata, ustazah, saya dengar ustazah ceramah pasal zikir ni, saya beramal je. Saya dah niat nak pakai tudung lama, tapi alhamdulillah dengan zikir itu Allah permudahkan saya. Saya beramal lebih kurang 1 minggu macam tu. Satu hari saya bangun, saya terus tak fikir apa, saya sarung je mana-mana tudung. Sampai saya tak ada tudung kat rumah, saya guna je kain, saya terus ikat. Saya rasa saya tak boleh keluar lah daripada rumah, malaikat saya kena tutup kepala. Boleh jadi zikir, saya sebut saya redha Allah sebagai Tuhan, selama ini saya memberontak dengan Allah, saya rebel dengan Allah, saya tak boleh terima. Saya memang mengaku Allah sebagai Tuhan, tetapi saya engkar perintah Allah, bermaksud saya menentang Allah. Tapi bila saya zikir itu, saya mula rasa nak taat kepada Allah. Sama juga bila saya sebut Islam sebagai agama saya, cara hidup saya mula nak tukar semua. Cara saya cari rezeki, semua saya rasa nak tukar kepada cara hidup Islam. Sebab itu Nabi sebut, penutup muslimin muslimat, barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka dijamin baginya, layak baginya, berhak baginya redha Allah di mahsyar kelak. Inilah yang kita dambakan, seluruh keluarga dapat redha Allah. Sebagai seorang suami, ada suami yang hadir ni, ada isteri ibu yang hadir ni,
pastikan keluarga kita, anak kita, satu keluarga baca zikir ini pagi, baca zikir ini petang. Kalau lupa petang malam, insya-Allah anak kita yang kita nampak selama ini susah nak dengar kata, degil dan sebagainya, suka memberontak, dia akan cepat redha. Kalau tak, dia nak mengamuk, nak juga. Tetapi bila kita cakap, tak payahlah, tak perlulah, nanti membazir. Okey Umi, hatinya cepat nak terima. Kita beri pandangan, kita buat keputusan. Sebab apa? Mempunyai hati yang berlapang dada. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua berkumpul di syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisap, tanpa diazab, dengan seluruh keluarga, ahli keluarga, isteri, suami, ibu ayah, nenek, atuk, cucu, cicit, semuanya tidak ada terpisah. Sebagaimana yang kita seronok bila berkumpul di dunia time hari raya, sudah tentu lebih lagi gembira berkali ganda kita berkumpul semuanya di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada semua yang hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Fadilah Ustazah Asma'ul Husna Nasruddin berkongsi ilmu tentang bagaimana